Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami, Muhammad Hazmi bin Razali, konsultan jualan Ford anda. Okey, pada hari itu kami akan berkongsikan kepada kita orang sebuah model terbaru daripada pihak Ford, iaitu model XL 2.0 single turbo. Di belakang kami tu adalah model XL. Jadi kami akan kongsikan kepada kita orang apa yang special, apa yang best pada model tu yang kami rasa semua yang belum tahu lagi. So before tu, waktu roadshow di Kuching Ria, kami hanya beri kepada general ataupun perkongsian yang motor general lah untuk model tu. Jadi pada kali tu kami akan beri secara detail. InsyaAllah lah mungkin akan lebih faham, dan kami rasa dan kami yakin kita orang pasti akan berminat pada model XL tu walaupun ia kategori basic model. Okey, jom. Alright. Sebelum kita pergi lebih jauh, kami kenalkan kepada kita orang tu adalah model Ford Ranger XL. Yang dibawakan oleh kami orang tu adalah XL 2.0 6 speed auto. Jadi perbezaan antara manual dan autonya hanyalah kepada sistem gear je. Jadi dari segi powernya tetap sama, 2.0, cc yang sama. Horsepower berbeza daripada model yang dulu. XL 2.0 single turbo nya menghasilkan 170 horsepower dengan 405 Newton torque, lebih kuat daripada model 2.2 dulu. Okey, model XL yang dibawakan oleh Ford kali tu. Kita akan pusing dulu. Kita akan tengok lebih terperinci lagi tentang model XL 2.0 ini. So ini adalah bentuk luaran. Kita akan look around dulu Okey. Ini bahagian belakang. Alright. Tu luaran model XL lah. Okey. First kali kami akan kongsikan kepada kita orang daripada bahagian hadapan. Bahagian hadapan model XL 2.0 single turbo 6 speed. Okey, itu adalah nya pun headlamp. Nya menggunakan pattern C-lamp, istilah yang diguna pakai oleh pihak Ford, C-lamp. Tapi nya bukan LED nya adalah halogen. Compare dengan XLT Plus ataupun XLT biasa, nya menggunakan LED di bahagian lampu. Cuma untuk XL nya adalah still masih menggunakan bulb. Dan nya si ada LED daylight. Tuan langgar, tu SLT nya ada LED daylight berbentuk C. Compare dengan model XL nya si ada LED daylight lah. Nya lebih kepada bulb, dan tu adalah yang pun daylight lah, still berwarna kuning. Sama pattern macam lampu yang dulu. Jadi tenangannya pun headlamp dengan low lamp, signal dengan daylightnya masih menggunakan bulb. Tetapi untuk model kali tu nya si ada fog lamp di bahagian hadapan. Tuan kan? Nya si ada fog lamp Alright. Ni bahagian hadapan. Apa lagi mau dikongsi kita orang? Okey, side tepi. Untuk side tepi nya still menggunakan 16 inci rim. Okey. Itu adalah nya pun saiz tayar menggunakan 255, nya pun kelebaran ketebalan 70 bersaiz 16. Okey, untuk keempat-empat tayar. Okey, side step masih menggunakan model ataupun pattern pada model XL yang dulu. Untuk angpasan lah, model XL dulu dengan kini tu ada jauh berbeza. Dan yang paling ketara, untuk model XL ini pihak Ford memberikan sport bar di bahagian bucket. Jika dulu model XL tidak disertakan dengan sport bar. Jadi untuk pada kali ini Ford memberikan sport bar di bahagian bucket. Okey. Ini bahagian lampu.
tetap tiada reverse camera, cuma disertakan dengan reverse sensor. Ada 4 2 kiri dan 2 kanan. Okey. Ini adalah bahagian belakang. Stamping word untuk pintu belakang. Lampu ketiga. Jika dahulu di bahagian bumbung, sekarang telah beralih ke bahagian bucket door. Ini adalah model XL. Okey. Kalau anda perasan dahulu, lampu belakang, lampu reverse di bahagian kiri dan fog lamp di bahagian kanan untuk belakang. So pada kali ini Ford memberikan lampu reverse di kedua-dua lampu kiri dan kanan, dan fog lamp pun bersama kiri dan kanan pada level yang berbeza. Ini fog lamp belakang, ini lampu belakang, ini signal, ini reverse. Okey. Okay, ini bahagian belakang. Alright. So clear untuk bahagian luar. Dan kita akan terjah masuk ke bahagian dalam kabin. Namun terlebih dahulu, saya nak tunjukkan kepada anda apa yang terbaru pada Ford kali ini. Anda tengok pada keempat-empat cermin. Okey. Apa yang akan berlaku selepas ini? Keempat-empat cermin dapat turun bersama. Tetapi secara umumnya, dahulu ada satu jenama yang terkenal dengan menggunakan teknologi ini, tetapi cermin itu hanya turun sahaja. Tapi pihak Ford memberikan teknologi ini untuk cermin turun dan naik. Tengok. Okey, keempat-empat naik bersama. Ini adalah salah satu features ataupun selling point untuk bagi pengguna yang mahukan keretanya kurang panas ketika dijemur sebelum menghidupkan enjin. Okey. Okey, kita tengok bahagian dalam. Itu adalah salah satu. Yang kedua, anda tengok, saya unlock. Driver side dapat dibuka bersama pintu yang lain. Jadi ini adalah salah satu safety features yang dibawakan oleh pihak Ford kepada model Ford Ranger. Sistem ni telah lama digunakan, cuma pada kali ini saya suka untuk kongsikan kepada anda kenapa model XL ini benar-benar puas hati untuk dimiliki pada harga yang amat berbaloi dengan features dan teknologi yang diberikan lebih daripada nilai yang sebenar. Okey, saya ulang sekali lagi. Ini saya lock, saya unlock, driver buka, ketiga-tiga masih dapat buka. Jadi saya akan setting kepada anda salah satu features, safety features yang diberikan oleh pihak Ford. Anda tengok, unlock, driver side, tetapi tidak kepada ketiga-tiga pintu. Jadi anda tekan sekali lagi, barulah keempat-empat pintu ini dapat dibuka. Okey? Ini adalah salah satu features ataupun sistem keselamatan yang dibawakan oleh pihak Ford, especially kepada pengguna wanita
bukan setakat wanita, kita pun boleh, kerana kita ingin mengelakkan daripada berlakunya kes orang pecah masuk di bahagian kiri ataupun bahagian belakang. Jadi dengan adanya teknologi ataupun sistem keselamatan yang telah dibawakan oleh pihak Ford ke dalam model ini sudah cukup memadai dan dapat meyakinkan kepada anda agar tiada berlaku kes pecah masuk ke dalam kereta anda, lebih lagi di kawasan stesen minyak ataupun di bahagian parking. Jadi sistem ini harus ada pada setiap kenderaan anda. Alright? Okey, jom kita masuk ke dalam. Anda tengok di bahagian meter dan di bahagian head unit player semuanya digital. Meter bersaiz 8 inci dan head unit player bersaiz 10 inci. Okey. Kita akan bermula di bahagian door trim. Okey. Untuk door trim XL menggunakan power window untuk keempat-empat. Ini adalah side mirror adjuster dan ini adalah window lock. Sekiranya anda tidak mahu ketiga-tiga bahagian membuka cermin, ini adalah untuk lock dan unlock. Alright. Okey. Apa yang menarik pada button ini, walaupun pada basic model Ford memberikan lampu secara automatik, bermaksud sekiranya anda melalui kawasan yang gelap, bukannya malam, lampu ini akan dibuka secara automatik untuk anda dapat melihat dengan lebih terang dan jelas keadaan di bahagian luar. Okey. Ini adalah button untuk rear fog lamp. Okey. Ini adalah dimming lights untuk melihat kecerahan di bahagian meter, sama ada anda ingin terang ataupun malap, terpulang kepada penerimaan pencahayaan pada mata anda. Okey. Ini adalah head leveling, iaitu kedudukan cahaya pada lampu, sama ada anda ingin ke bawah ataupun ke atas. Okey. Masih menggunakan kunci, dan kuncinya ada dua. Satu mempunyai remote dan satu adalah kunci biasa. So ini adalah pattern pada model yang terdahulu. Cuma pada kali ini kunci ini lebih panjang. Dan yang menariknya, walaupun pada model XL sistem ini telah diberi teknologi yang digunakan oleh Y-Track yang terdahulu, iaitu sistem MyKey. Okey. Sistem MyKey. Apakah sistem MyKey? Sistem MyKey digunakan sekiranya anda tidak mahu orang lain menggunakan Ford Ranger anda sesuka hati. Bererti anda dapat mengawal kelajuan yang anda inginkan pada kenderaan ini pada kelajuan yang tertentu, berserta dengan speed reminder, iaitu peringatan sekiranya kelajuan telah melebihi had yang anda telah setting di dalam Ford Ranger ini. Dan yang ketiga, untuk volume kepada head unit player ini hanya dapat sehingga 40% daripada total volume head unit player ini, ataupun dalam lebih spesifiknya sehingga ke nombor 14 sahaja. Dia kekuatan volume yang dapat anda settingkan sekiranya menggunakan sistem MyKey ini. Alright, itu berkaitan dengan MyKey. Untuk head unit,
untuk head unit player ini, salah satu sistem yang saya suka untuk kongsikan kepada anda adalah sistem valet mode. Okey. Saya masukkan kunci dahulu. Okey, kami masukkan kunci dulu. 1 2. Okey, tok nyepun meter. Bluetooth sama dengan head unit player. Tok keadaannya lah. Okey. Alright. Kita orang dengar sih ada bunyi sesuatu. Tok channel sebelum berkuat kami cuba cari channel yang berkaitan. Kita ambil FM. Kita ambil channel Cats FM 88.3. Oh, si kuat gila. So, tu kawasan sub antena si di on. Si hal. Kami kuatkan bunyi. Kita orang dengar bunyi Bunyi radio lah, bunyi radio. Okey. Salah satu sistem valet mode tu kita dengar control setting valet mode. Okey. Valet mode tu fungsinya kita orang dapat lockkan keseluruhan head unit player tu supaya apabila orang guna kereta tu, head unit tu si berfungsi. Dalam bahasa mudahnya, dia jadi bisuk lah. Dia diam terus, silent cabin. Jadi sistem tu kita orang dapat set. Contoh 4 digit KBB nombor kita 1, 2, 3, 4. Jadi dan tuan kasih sikit confirm your pin 1, 2, 3, 4 dan jadi apa yang berlaku, valet mode enable, enter pin to unlock. Okey, tu tengah on sistem tengah on. Tenang kami cabut kunci, semua sistem close, tok pun tutup, meter pun dah padam. Okey. Right, okey. Dia dah close. Shutdown semua. Okey, kunci. Dua-dua adalah kami. Kami onkan balik. Masukkan kunci. Tu seandainya kita orang beri, orang pakai. Kunci tu kita orang beri. Okey, ni akan hidupkan enjin. 1, 2. Sistem on semua. Okey. Apa yang berlaku? Head unit player tu si berfungsi. Kenapa? Karena kita orang dah set lock head unit player tu, ni dapat mula apa-apa. Setting pun saya dapat, semua sistem tu semua saya dapat. Melainkan aircon ajalah. Atau aircon dapat sama ada digital touchscreen. Kita orang boleh select lah, ataupun kita nak pakai manual pun boleh juga untuk nyepun fan. Ni ada temperature, mau hot or cold. And then untuk nyepun volume on off untuk head unit player, untuk aircon pula. Jadi sistem tu aja yang dapat dipakai. Untuk kita akses tu si dapat. Sebab sistem valet mode telah disettingkan oleh kita orang. Jadi tu adalah salah satu safety features yang diberikan oleh pihak Ford ke dalam model XL. So kita orang perlu tahu, model XL tu adalah model basic. Jadi sistem yang dah diberi tu pun dah pergi ke basic model. Ford dah beri pun dah puas hati lah. Sistem tu mungkin kita orang perasan tu hanya high end pun brand je yang ada pakai tu untuk valet mode tu. Jadi barang tu ni sahabat pula apa-apa, melainkan nyata nombor 1, 2, 3, 4 enter. Okey, tuan dengar soundnya balik tu salah satu features yang ada pada head unit player Ford Ranger walaupun pada model XL. Okey, tu salah satu. Terdengar apa lagi best pada situ. Kejap kami mute dulu. Search for your Sorry. Ada terputus-putus sikit sebab Bluetooth kami terconnect ke head unit player tu. Jadi kami mau coba tutup dulu nya pun radio tu. Sekejap sorry.
Ambil kunci volume je lah. Okay. Apa yang ada dalam tu? Semua dalam tu. Ataupun media, Apple CarPlay, Android Auto, everything semua. Aircon macam biasa. Okay, kita pergi ke setting. Okay, dari situ kita dapat set apa yang kita mau. Dari segi sound, dari segi radio, driver assistant, vehicle, everything semua kita dapat setting di situ. Note sistem kamera kita tu yang Mikey tu nak. Tu Mikey, tenanglah. Mikey information. Kini tu ni ada admin key. Jadi salah satu kunci tu kita mesti settingnya untuk jadi my key. Jadi tu nangga satu kunci tu bersambung yang mesti dipisah lah. Ada situ tu dapat create lah. Sistem tu yang ada tu ini hanya pada one track yang dulu. Jadi kini tu dah ada pada model XL. Jadi advantage kepada kita orang untuk set kereta kita orang supaya bila orang pakai dia dapat sebarang. Okay. So bagi contoh macam mana nak create. Saya create my key. Saya tekan yes. My key create successfully. Okay, apa yang berkaitan dengan my key? Alright. You all tengok. Volume limiter dia akan sampai ke 14. Okay, sekarang nombor dia adalah 8. Dia paling maksimum adalah 14. Okey, ni dia lebih sebab dia punya kunci masih bersama. Dia kena pisahkan. Jadi, apabila my key telah disetting, volume hanya dapat pada 14. Sekiranya anda tidak menghidupkan sistem valet mode tadi. Bila anda setting sistem valet mode tadi, benda yang berkaitan yang pada head unit memang dapat buka. Tapi kalau valet mode anda tidak on, jadi bagi pengguna yang menggunakan kereta ni yang telah diberikan kunci my key, dia punya volume akan sampai ke 14. Okey, itu volume limiter. Maximum speed anda dapat select. Contoh, maksimum yang dapat dia bawa 100 km. Jadi dia hanya dapat bawa 100 km sahaja. Speed minder dia akan inform sekiranya kelajuan telah melebihi 75. Jadi sekiranya pengguna yang menggunakan kenderaan anda ini kelajuan melebihi 75, sistem ni dia akan berbunyilah. Dia akan inform yang anda telah melebihi had kelajuan yang anda set 75. Tertiary control dengan don't disturb, ni antara dua, sama ada nak always on ataupun tertiary control always on, antara dua lah. Cuma saya suka untuk kongsikan kepada orang, speed minder 75, maximum speed 100. Jadi dia hanya dapat bawa 100 berbanding kalau 130 lah. 130 dah kira laju dah. So untuk 100 dah cukup. Jadi bila menggunakan kenderaan ini, sekiranya kunci yang telah disetting tadi telah digunakan, ini adalah limit yang dia hanya dapat bawa. Speed minder 75, kelajuan hanya dapat 100 dan volume adalah 14. Ni 10, 11. Dia hanya dapat 14 je. So untuk reset balik, bawakan kunci bersama, clear all my keys, say yes, close, dan my key kembali kepada admin 2. Alright. Canggih tak? Okey. Antara lain safety features yang dibawakan oleh pihak Ford, passenger airbag. Anda tengok sini Ini adalah on. Okey. Terlebih dahulu saya nak katakan pada model XL ini, sahaja Ford telah memberikan 6 airbag. Kalau anda perasan, untuk kenderaan yang menggunakan sistem 6 airbag adalah pada model high end ataupun model top pada setiap variant untuk semua jenama kenderaan di seluruh Malaysia ataupun dunia. Tetapi untuk Ford Ranger next generation ini, Ford telah memberikan 6 airbag, iaitu 2 di bahagian depan,
curtain airbag kiri dan kanan, dan side airbag di bahagian bahu di kerusi anda. 2 airbag kiri dan kanan. Jadi total semua adalah 6 airbag anda akan dapat pada model XL ini. Berarti pada model basic sahaja Ford telah memberikan sistem keselamatan yang cukup canggih, cukup selamat dan amat berbaloi untuk anda miliki. Hanya model XL. Model XL pun pihak Ford dah memberikan 6 airbag untuk anda, apatah lagi untuk model-model yang atas. Tetapi anda perlu ingat, anda perlu tahu, pada harga ini anda telah diberikan satu sistem keselamatan yang betul-betul canggih dan berbaloi untuk dimiliki. Lebih daripada harga yang sepatutnya yang anda miliki. Anda boleh semak pada jenama lain, model lain yang memberikan 6 airbag pada basic model. Saya berani jamin tiada, melainkan Ford Ranger next generation sahaja. Okey, kembali kepada sistem tadi. Ini on. Nampak? Passenger airbag on. Okey. Sistem ini anda boleh off. Yes. Okey. Dia menjadi off. Bahagian mana yang off? Di bahagian sini sahaja. Airbag ini akan off di bahagian side driver, especially di bahagian airbag sinilah. Kerana apa? Kerana ada jenis pelanggan ataupun pemandu yang membawa child seat ataupun kanak-kanak yang akan duduk di bahagian hadapan. So, demi keselamatan untuk mengelakkan dan mengurangkan kecederaan daripada impact airbag, so sistem pada ini anda boleh off. Ini adalah aturan daripada, bukan Malaysia punya peraturan, kerana ada certain negara yang di luar, sistem ini harus dibuat untuk memberi keselamatan kepada kanak-kanak ataupun bayi yang duduk di bahagian sebelah. Jadi sistem ini anda boleh off untuk bahagian side passenger. Dan sistem ini anda boleh on. Anda tengok off. Off. Saya on balik. Anda tengok di sini dia akan bertukar. Yes. Okey. Dia kembali on. Maksudnya sistem kembali kepada sistem asal. So, apa-apa yang berkaitan di dalam Ford Ranger ini, anda boleh setting di bahagian head unit player ni. Okey. Ini yang kelebihan lah. Sync 4, sistem yang dibawakan oleh pihak Ford Ranger. Pada head unit ini sahaja anda boleh set untuk sistem keselamatan anda. Selain daripada anda dapat lock head unit ini supaya orang lain tak guna. Alright. Yang lain, okey, ini salah satulah. Yang lain, kita akan lebih explore. Ini yang utama. Okey. So, saya akan off dia punya volume. Alright. Okey. Ini off-road system 2H, 4H dan 4L. Ini adalah HDC, Hill Descent Control, sistem yang digunakan untuk sekiranya anda menuruni bukit. Lebih-lebih lagi sekiranya anda memandu bahagian off-road, anda dapat menuruni kawasan tinggi secara selamat tanpa tayar anda akan lock dan menyebabkan anda akan tergelincir ke bahagian hadapan. So, sistem ini digunakan jika perlu untuk anda turun dengan lebih selamat. Cuma kelajuan benar-benar perlahan. Okey, ini adalah HDC, Hill Descent Control. Ini adalah ESC, Electronic Stability Control, sistem yang digunakan untuk mengawal kestabilan kenderaan pada satu keadaan licin ataupun ekstrim. Jadi sistem ini akan bekerja secara automatik untuk mengawal kenderaan anda. Dia akan mengawal
tayar, sama ada di bahagian depan ataupun belakang, kiri ataupun kanan. Jadi sekiranya anda melalui kawasan yang dikategorikan sebagai berbahaya, sistem EAC ini akan bekerja secara automatik untuk mengawal kestabilan kenderaan anda. Apa yang penting, anda kena yakin dan hanya mengawal steering anda supaya tidak tergelincir, dan pedal minyak anda berserta brake anda balance untuk menekan mengikut kelajuan yang sesuai pada diri anda. So EAC ini akan membantu untuk menstabilkan kenderaan anda selagi anda tidak melawan hukum fizik yang mungkin akan menyebabkan anda akan berpusing ataupun terbalik. Okey? Jadi anda kena faham konsep fizik ketika memandu. Jadi sistem EAC ini akan membantu anda supaya anda kekal di atas permukaan jalan dengan lebih selamat dan tak tergelincir ataupun berpusing. Okey? Itu EAC. Dan sistem ini boleh ditutup sekiranya anda tayar anda melekat ke dalam lumpur dan anda perlukan power ataupun spin tayar anda untuk keluar ke satu kawasan daripada terlekat di dalam lumpur. Ataupun jika anda menggunakan sistem 4L off-road system, sistem EAC ini akan automatic akan off. Okey? Dia akan off automatic. Right? Ini di bahagian meter. Maksudnya bonnet hadapan ada dibuka. Steering assist forward, service required. Okey, ini normal. Sebab kita belum onkan enjin. Mungkin sebab faktor terlalu lama untuk dihidupkan. Okey, saya off balik. Okey, ini bahagian hadapan. Ini bahagian atas. Okey. Okey, kita ke bahagian belakang. Untuk bahagian belakang, anda tengok posisi kerusi seperti yang saya kongsikan kepada anda sebelum ini. Kedudukan kerusi lebih selesa, lebih sending dan tenggelam untuk memberikan keselesaan, dan posisi kerusi yang lebih memanjang sedikit dan tinggi untuk mengelakkan kaki anda tergantung. Okey, ini bahagian di belakang armrest tiada aircon, hanya sekadar lubang, dan 12V untuk plug macam lighter lah. Okey. Ini adalah ruang kabin untuk Ford Ranger XL 2.0 single turbo. Okey. Apa lagi yang saya nak kongsikan kepada anda? Alright. Satu lagi. Pada pintu ini pihak Ford telah memberikan satu kemudahan untuk pengguna. Kalau anda perasan, disertakan pembaris. Okey. Sehingga 130, dan ada lubang untuk anda bekerja sekiranya anda tidak ada meja. Kita tengok ini. Anda boleh letakkan RPG. Tengok ada kepingan besi yang lebih tebal untuk diletakkan di bahagian sini, dan anda kuncikan supaya dapat anda membuat kerja. Dia ada dua, satu di bahagian sini dan satu di bahagian sini. Okey. Letakkan RPG dan anda dapat membuat kerja pertukangan di bahagian bucket Ford Ranger anda. Okey, ini adalah ruang bagi bed liner. Mungkin ada sedikit lebar, sedikit panjang, dan apa yang pasti Ford Ranger adalah yang terdalam sekali di antara model off-road ataupun double cabin yang berada di pasaran. Ford Ranger adalah yang terdalam, dan yang pastinya memang ada panjang sedikit dan lebar kerana saiz telah ditambah.
dari segi chassis, dari segi wheel dijarakkan, dan apa yang paling best, disertakan bersama sport bar walaupun pada model XL. Okey. Jadi that's why saya cakap walaupun pada model XL ini sahaja sudah cukup memadai untuk anda miliki, kerana boleh dikatakan hampir kesemua keperluan keselamatan dan apa-apa yang berkaitan untuk model high end yang terdahulu telah dibawa ke model XL ini. Okey. Salah satu tadi 6 airbag, and then valet mode. Lagi ABS anda dapat off untuk bahagian side driver. Mikey, apa lagi? Banyaklah. Selain daripada stability, comfortability dan ride handling yang betul-betul hebat dan best untuk dibawa pada kegunaan harian ataupun untuk ekstrim. Okey. Jadi ini adalah model XL, anda perlu tengok. Okey, model XL pun sudah cukup dan memadai untuk anda miliki. So, sekiranya anda mempunyai persoalan ataupun anda mempunyai pertanyaan yang berkaitan dengan Ford Ranger, anda boleh menghubungi saya secara terus pada nombor yang tertera di dalam FB page ini. Jadi, buat masa ini yang saya kongsikan kepada anda, model XL 2.0 single turbo untuk saya kongsikan kepada anda. Dan sekiranya anda berminat dan ingin memerlukan apa-apa info yang berkaitan, hubungilah saya secara terus. Alright, so sampai di sini saja untuk perkongsian kepada anda pada kali ini. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye.